Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Vision YouTube channel di mana kita bahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumors, Marvel Theory and everything about Marvel. Alright, so welcome back dan aku nak minta maaf kalau aku a bit of inconsistency lately sebab aku ada a lot of things to handle termasuk dengan gigs frekuensi, kerja dan sebagainya. Right, tapi apapun aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua kerana masih support this YouTube channel iaitu Film Vision YouTube channel. Right, dan juga jangan lupa untuk share this video ataupun subscribe this YouTube channel sebabnya nanti once kita dah sampai 5k subscribers aku akan buka terus giveaway untuk menang Funko Pops. Kita ada 3 Funko Pops. Apakah Funko Pops tersebut aku tak nak bagi tahu lagi, right? Tapi tak apa, subscribe dulu and share this video if you like it. Dan ni kita nak borak pasal pasal plot hole. Ya, literally about plot hole sebab recently sekarang ni kita berada dalam Marvel Phase 5 dan masih lagi dalam fasa Multiverse Saga. Sebab baru ni, sebelum ni kita dah tamat pun Infinity Saga, which is tamat dengan filem Avengers Endgame. Sebenarnya bukan Avengers Endgame lah, tapi the whole story of Infinity Gauntlet, Infinity Stone dan sebagainya berakhir dekat situ. And right after that, Marvel Phase 4 tiba. Phase 4 tiba dan sekarang ni kita berada di Phase 5. Dan apa yang membuatkan Marvel Cinematic Universe sangat-sangat special back then is because of the continuation story. Maksudnya kalau ada satu projek-projek yang even though dia macam projek yang mid, projek yang bukannya box office punya type of film dan sebagainya, contohnya macam filem Ant-Man and the Wasp contoh kan. Tapi apa yang membuatkan MCU special back those days kan? Apa yang membuatkan dia special adalah the continuation story. Sehingga kan ada studio Sony Spider-Man Universe, lepas tu DCEU back then cuba untuk meniru apa yang MCU buat. So bermakna dekat situ itu adalah the strong solid DNA of MCU back then. Tapi sekarang ni right after Marvel Phase 4, kita tidak dapat satu continuation story yang sangat-sangat solid. Bermaksud daripada filem A pergi ke filem B ada haluannya, ada flow dia. Tapi sekarang ni every project, movie ke Disney Plus series ke, dia tak ada satu continuation story yang kita boleh nampak gambarannya daripada luas. Contohnya macam kalau kita susun puzzle kan, kalau kita susun puzzle kita dah nampak pieces ni dia akan letak kat sini, kita akan nampak benda tu. Tapi ever since now, walaupun kita sudah pun untuk tahun ni 2023, sekarang ni dah bulan 9, kita masih lagi ada banyak persoalan-persoalan plot hole yang masih lagi tak terjawab yang berlaku selepas Avengers Endgame dan juga semasa Marvel Phase 4. Dan ini adalah dalam video ni lah antara plot hole yang MCU needs to rungkaikan sebelum tamatnya Multiverse Saga. Dan antara benda yang perlu dirungkaikan pertamanya adalah siapakah yang membeli Avengers Towers. Aku rasa plot hole kita dah buat teori about this thing. Ada yang cakap Kingpin, ada yang cakap Fantastic Four dan sebagainya. Tapi ever since Spider-Man Homecoming yang keluar pada tahun 2017 tu sehingga sekarang 2023 masih lagi tiada jawapan kepada siapakah yang membeli Avengers Towers. Kalau orang cakap macam tak penting pun siapa yang membeli Avengers Towers ni, sebenarnya penting kepada penceritaan karakter Marvel dan juga penting kepada penceritaan Multiverse Saga ni lah. Apakah dan juga siapakah yang membeli Avengers Towers tu. Contoh before this, masa series Hawkeye berlangsung, kita ada buat teori yang mana yang membeli Towers tersebut adalah Kingpin. Kalau sesiapa subscribers kat sini yang dah lama, aku rasa korang dah familiar lah dengan teori ni. Tetapi semasa series Hawkeye berakhir, kita dapat tahu Kingpin telah pun hilang kuasanya. Itu dia bukan ada power pun, maksudnya kuasa kabel dia. Kabel dia dengan orang-orang besar membuatkan Kingpin ini tidak segempak yang sebelum ini. So bermaksud Kingpin bukanlah seorang yang membeli Avengers Towers tu. Dan yet kita masih lagi tak confirm siapakah membeli Avengers Tower. It could be Fantastic Four, it could be Avengers Tower tu adalah Baxter Building, the next tower yang akan menggantikan Avengers Tower tu lah. Sebab konsep ni sama. Siapa yang memiliki Avengers Tower before this adalah Tony Stark. Arwah Tony Stark lah literally kan. But right now, contoh katakan betul bangunan itu dikenali sebagai Baxter Building dan kita akan dapat a new person lah. Bukan a new lah, aku rasa dia dah lama wujud dalam dunia MCU ni, cuba tidak dikenalkan kepada kita lagi, iaitu Reed Richards dan juga Fantastic Four lah. Hopefully dia orang akan rungkaikan benda ni cepat-cepat lah, ataupun mungkin kita akan dapat straightforward this info daripada filem Fantastic Four nanti. Seterusnya, antara plot hole yang besar juga adalah
Berkaitan dengan Celestial. Celestial. Dalam filem Eternals kan, one of the, for me dia ada potential yang sangat-sangat besar lah untuk movie ni succeed. Okay, tapi when it comes to bila aku baca komik and Eternals, Celestial, Deviants and so on, aku memang ada bias yang sangat-sangat tinggi lah towards this film, dan aku expecting more from Deviants dan juga Celestial. But okay, tak apa, benda dah jadi kan, like pun bukan-bukan. Tapi apa nak dikatakan, daripada filem Eternals itu, Prime Eternals yang pada sekarang ini, iaitu Cersei, dia telah membekukan Celestial yang betul lah, dia telah membekukan Celestial yang patutnya lahir, iaitu Celestial Tiamut. Bila mana Celestial Tiamut ni sudah pun berada di dalam planet bumi setelah sekian lama. Dia akan semakin membesar apabila tamadun manusia ini semakin maju. Bila semakin majunya tamadun manusia, Celestial akan keluar daripada planet tersebut dan akan lahir. Tapi sekarang ni, Cersei telah membekukan Celestial Tiamut, yang mana membuatkan kepala dan juga beberapa jari daripada Celestial Tiamut itu keluar daripada lautan tersebut. Tetapi, daripada filem-filem MCU yang kita dapat, series MCU yang kita dapat, reference yang paling straightforward adalah daripada series She-Hulk. Yang dia mention ada kepala Tiamut, ada kepala orang keluar daripada planet bumi. Itu sahaja. Sedangkan kalau kita fikir secara logiknya, Celestial yang berada dalam planet tu, kalau dia keluar daripada planet, dia keluar daripada planet bumi itulah, dia akan mewujudkan satu catastrophic event tau. Contohnya macam tsunami di beberapa tempat, gempa bumi. Maksudnya dunia, konsep dunia ni dia dah tak jadi balance tau. Ada beberapa tempat pulau dan sebagainya akan berubah dia punya landscape daripada skop geografi dan sebagainya. Tapi benda tu still tak ada rungkaian. Walaupun kita dapat tahu selepas ini mungkin Celestial Tiamut itu yang dah mati akan dikenali sebagai Tiamut Island. Dia yang cakap situlah akan dikenali sama seperti dalam Marvel Comics, iaitu Genosha. Genosha tempat mutant lah dan sebagainya, Magneto kan. Tapi still for now kita tak dapat info about that thing, dan mungkin akan diberikan input di dalam filem Thunderbolts dan juga Captain America Brave New World. We'll see. Next stop, aku dah cakap tadi pasal Genosha, Tiamut Island dan sebagainya. We talk about mutants. Mutants sekarang ni masih lagi tak confirm, masih lagi tak confirm either mutants akan muncul selepas Multiverse Saga ataupun dia akan muncul di dalam Marvel Phase 6 nanti. Yang mana kita pada Marvel Multiverse Saga ini akan berakhir pada tahun 2027, iaitu Avengers Secret Wars, yang akan mengandungi 2 part. Setakat inilah infonya sebegitu. Tetapi mutants, kita tak tahu banyak pasal mutants dalam MCU. But sekarang kita dah tahu ada 2 orang mutant yang sudah pun wujud di atas muka bumi ni. Satu yang baru saja jadi mutant, iaitu Kamala Khan, dan yang keduanya adalah Namor. Namor ni kalau kita tengok daripada filem Black Panther Wakanda Forever, dia ni merupakan mutant yang sudah pun lama bertapak dalam bumi MCU itu, iaitu Earth 1999. So adakah bermaksud dekat sini selama ini MCU wujud daripada filem Iron Man yang pertama itu, mutants sudah pun wujud before this, tetapi mereka memilih untuk mendiamkan diri dan kita tidak dapat melihat kewujudan mutants daripada perspektif mata kita. So apakah rancangan yang Kevin Feige buat mutants lepas ni? I'm not sure about that. Tapi I'm really looking forward lah untuk every hint to the mutants and so on, especially Wolverine lah. Next up, we talk about, this is info yang aku rasa sangat-sangat nak tahu, dan aku pasti antara korang semua pun memang ada punya buat teori ni. Tak lain tak bukan Shang-Chi and the Legend 10 Rings. Yang ni satu hal juga. Yang ni before this, sebelum filem ni Ant-Man and the Wasp Quantumania muncul, memang kita buat teori adakah akulah, especially aku, bukan korang Legend of 10 Rings itu, 10 Rings yang dapat yang yang dia Wenwu dapat tu, dia adalah satu teknologi. Ada yang cakap daripada Eternals, ada yang cakap daripada Kang the Conqueror, sebab teknologi tersebut, cincin tersebut ataupun gelang lah basically kan, dia even Captain Marvel tak dapat identify those rings. Okay, siapakah yang membuatnya dan sebagainya, dia tak dapat identify sehingga sekarang. Kita tak ada satu continuation story kepada The Legend 10 Rings itu. Tapi as for now, sekarang ni walaupun Ant-Man and the Wasp Quantumania sudah pun tiba dan tiada reference langsung kepada cincin tersebut, tapi aku rasa dia ada sama ada 2 saja kaitan. 3 I think. Dia sama ada cincin tersebut hak miliknya adalah kepada Chris ataupun Kang
ataupun Eternals. Ya, so antara tiga ni aku rasa mesti akan kena punya satu. But yeah, we see. Next up, we talk about one character yang kembali ke dalam MCU yang aku rasa before this memang sangat-sangat meletup lah. This kind of theory, this kind of news, iaitu berkenaan dengan karakter Daredevil, Charlie Cox. Dia hadir daripada Daredevil Netflix itu, masuk ke dalam MCU dan muncul dalam beberapa projek dalam MCU lah. Literally dalam She-Hulk ada, Spider-Man No Way Home. Aku rasa setakat ni baru 2 kot. And then kita akan dapat Daredevil Born Again soon, 2024 if I'm not mistaken kan. So kita tak tahu about this character yet, about this, maksud aku bukan dia tak tahu dia punya origin dan sebagainya, but the question is, adakah Daredevil akan join one of group dalam MCU ni, iaitu Avengers? Sebab Avengers sekarang ni pun sudah nak cakap dia berpecah belah, not so berpecah belah, cumanya dia bukan lagi satu squad elite seperti dahulu, seperti Iron Man, Hawkeye dan sebagainya. So adakah dalam New Avengers nanti, adakah Daredevil ini akan memasuki dan juga menjadi salah seorang ahli kepada Avengers lah. Ya, sebenarnya untuk karakter Daredevil ni dia boleh masuk dekat banyak team lah. If contoh dia nak pergi kepada supernatural punya team pun, I will accept that lah. Tapi as for now, Avengers adalah muka depan kepada MCU lah sebenarnya. Kalau kau cakap dengan general audience pun tak kisah, dia akan cakap, kau kenal team apa dekat dalam MCU? Avengers, literally. So kalau Daredevil ini telah dimasuki ke dalam team Avengers, so dia akan dapat spotlight yang sangat-sangat besar lah, which is aku kind of like it kalau dia join Avengers. So what do you guys think about that? Next up, we talk about dalam Spider-Man No Way Home. Ya, Spider-Man No Way Home, yang ni yang paling famous, dia punya plot hole adalah the curse ataupun the magic ataupun the spell of Doctor Strange terhadap Peter Parker lah. Literally, contohlah orang akan tanya macam, adakah Peter Quill dan juga Guardians of the Galaxy yang luar daripada planet tersebut mengetahui tentang Peter Parker Spider-Man ini, contohnya kan. Sebab kita tahu dalam Avengers Infinity War, Peter Quill ada nampak Tom Holland ataupun Peter Parker Spider-Man, muka dia macam mana. So adakah spell tersebut hanyalah berlaku di bumi sahaja, ataupun orang-orang yang menjadi Skrulls tu kan, contoh orang-orang yang menjadi Skrulls tu, adakah dia ni pun masih lagi tahu siapakah Peter Parker Spider-Man? Dan tapi kita ambil karakter yang paling relatable lah kepada Peter Parker, iaitu MJ dan juga Ned. Adakah soon in the future yang kita akan dapat projek Spider-Man Tom Holland ini, tak kira lah apakah kisahnya, adakah soon diorang ni akan ingat ataupun the spell ataupun the magic itu akan broken disebabkan cinta, disebabkan persahabatan? Yeah, we never know about that thing yet. Last but not least, benda yang aku masih lagi ambiguous ataupun aku masih lagi tertanya-tanya about this thing adalah, siapakah yang cukup kuat untuk menewaskan Kang the Conqueror? Right, basically aku tak kira lah sama ada kita bila dalam Multiverse Saga ni akan ada banyak variant story lah ataupun variant character. If you want to say like Kang the Beyonder, Kang the Conqueror, Scarlet Centurion, Ramatat ataupun any kind of version Kang dan sebagainya, siapakah Avengers ataupun siapakah hero dalam MCU yang cukup kuat untuk menewaskan Kang ini? Okay, sebab literally antara karakter-karakter yang aku nampak, contoh macam Captain Marvel, contohnya macam Thor, contohnya macam Scarlet Witch. This is the top tier sekarang inilah, knowing that Captain America dah tak ada kan, Iron Man dah tak ada. Kita tak tahulah if akan ada masuk karakter-karakter daripada universe lain akan masuk dan tewaskan Kang. Kita tak tahu about that thing, Wolverine ke Deadpool ke, kita tak tahu. But so far kita tak tahu siapakah karakter yang mampu untuk berlawan one by one dengan Kang. Even Kang ni kalau lawan dia dalam satu squad pun, dalam komik satu, dalam animasi pun susah saya nak hapuskan dia. Literally susah. Tapi mungkin Gaia boleh tewaskan dia, sebab Gaia kan overpower. Tapi aku rasa tak lah, Gaia pun aku rasa tak mampu untuk bertempur dengan Kang. But yeah, we see lah if contohlah dia dah develop Phyla-Vell ke untuk tewaskan Kang. But aku rasa my theory is, untuk kau menewaskan Kang, kau perlukan satu karakter yang sangat-sangat powerful, satu team yang sangat-sangat powerful, dan juga karakter yang dikenali orang. Dia macam contoh aku ambil Adam Warlock. Adam Warlock akan bertempur dengan Kang. Adam Warlock sekarang ni bukannya satu karakter yang dikenali oleh orang. Contoh macam kita nak buat satu perlawanan tau, tapi kita tak tahu pun siapa hero-nya, siapakah latar belakangnya. Dia akan mewujudkan satu feeling ataupun satu excitement yang tidak cukup kalau dimunculkan dalam layar perak satu hari nanti. Contoh, bayangkan
Avengers Secret Wars ataupun Avengers Kang Dynasty itself, Kang bertempur dengan Gaia. Orang-orang yang tak tengok cerita Secret Invasion ni, dia tak tahu Gaia siapa. Dia tahulah yang Gaia tu overpower disebabkan dia scroll kat TikTok. Tapi kalau tengok perlawanan tersebut, it's not an interesting fight. Even aku pun apa siap nak tengok Gaia lawan dengan Kang. Aku tak nak. Aku nak Mummy Scarlet Witch lawan dengan Kang. Contoh macam tu kan. So yeah, that is a few plot hole yang aku rasa MCU need to solve it out dalam masa Phase 5 dan juga Phase 6 ni. Sebenarnya kalau kita tengok 2027 Avengers Secret Wars, most of us akan cakap macam, oh ya, fit lama lagi benda ni, dia boleh fix this thing. Tapi sekarang ni kita dah dalam Marvel Phase 5, kita dalam 2023, dekat-dekat dah nak penghujungan tahun 2023 ni. So in the meantime, kita hanya ada dalam 3-4 tahun untuk fix this kind of plot hole. Kalau dia tak fix kan, dalam Multiverse Saga ni dia tak perbaiki apa plot hole ni, damn boy, aku boleh pastikan MCU is going to be dalam perjalanan kepada ambang kejatuhan. Literally sekarang MCU pun tengah jatuh. So yeah, that is the video yang aku nak rungkaikan. Korang ada ke any kind of plot hole yang korang rasa macam MCU needs to fix this thing lah? Boleh komen kat bawah. Aku nak tahu apakah plot hole tersebut. Alright. So yeah, literally thank you guys for staying in this video dan juga enjoy this kind of simple video. Aku harap korang semua entertain by watching this video lah. So yeah, don't forget to subscribe. Nanti sampai 5k subscribers aku akan buat giveaway Funko Pop. Alright. So I see you guys in the next video for sure. Take care. Assalamualaikum semua. Bye bye.